Pentas langsung dari Melaka dimulakan dengan ingatan Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Naim Abu Bakar kepada penjawat awam mengenai larangan menggunakan aplikasi permainan dalam talian semasa waktu bertugas. Bukan itu sahaja, Dato' Naim turut mengingatkan larangan menggunakan waktu pejabat untuk memuat turun apa-apa aplikasi permainan termasuk yang terbaru Pokemon Go. Dato' Naim menegaskan tindakan tegas akan diambil jika didapati ada di kalangan penjawat awam di negeri itu yang ingkar. Beliau mengulas kegilaan banyak pihak ketika ini terhadap permainan Pokemon Go termasuk kaki tangan awam. Tegasnya sememangnya penjawat awam tidak dibenarkan bermain apa-apa permainan dalam talian pada waktu bekerja. Jadi saya akan tidak betul ansur sekiranya terdapat di kalangan penjawat awam yang melupakan tanggungjawab, tidak menghargai masa, lupa kepada masa tugas dan sebagainya kerana asyik memain Pokemon umpamanya. Saya akan bawa ke tindakan tertib. Isunya bukan bermain Pokemon, tetapi isunya ialah tidak menepati waktu, asyik, leka, lupa tanggungjawab. Kerana dia berkaitan dengan permainan yang saya nyatakan tadilah. Bukan saja Pokemon lah. Saya rasa sekarang perkara-perkara yang lain juga yang tidak mendatangkan apa-apa faedah kepada diri kita sendiri. Permainan Pokemon Go dikatakan mempunyai unsur-unsur yang menjurus perkara-perkara negatif dan pengintipan. Sebelum ini, Mufti Negeri Melaka, Abdul Halim Tawil berkata, umat Islam tidak perlu terjebak dengan Pokemon Go atas faktor memudaratkan. Peniaga di Pasar Besar Melaka Sentral diperingit yang terlibat dengan pemindahan ke tapak sementara yang disediakan di tapak parkir kereta pasar berkenaan meminta pihak berkuasa tempatan menambah baik kawasan tersebut. Ini kerana kemudahan yang disediakan boleh mengundang pelbagai masalah terutama kepada para pelanggan. Para peniaga amat berterima kasih kepada keprihatinan kerajaan negeri mewujudkan tapak pasar sementara itu. Namun mereka berharap kemudahan sedia ada ditambah baik untuk kebaikan bersama. Puas hati pun tak ada. Tak puas hati pun kita tak boleh buat apa. Cuma ikut arahan je. Sebab peniaga baru pertama mula tak tahu macam mana. Ada customer ada komplain dia tak layak nak jalan sampai belakang. Itu lagi pun kita hari ni pun tak tahu customer macam mana, ikan tak berani masuk banyak. Ikan ni tak boleh simpan. Lagi matahari macam ni lagi pun mesti rosak punya lah. Itu rugi jual lah. Hari ni apa ni repair balik besok, kita naik ke tempat kita asal lah. Itu permintaan saya. Kan ni mereka kasi selesa tak? Rasanya memang kurang selesa lah. Kita dah biasa ada rumah batu, tiba-tiba rumah papan. Memang letak selesa, becak. Air kalau hujan nanti kita kena air panas, lagi panas terik kan. Tak biasa dengan keadaan macam ni. Kalau boleh benda ni disegerakan buatlah, siapkan. Jadi kita boleh pindah ke kedai kita semula. Itu je lah permintaan kita. Saya tak setuju disebabkan longkang ni dia tak tutup. Jadi laluan ni sangat bahaya pada rakyat yang ada sekalian yang di sini. Contoh macam ni, kalau saya tak berasa saya lalu ataupun kanak-kanak kalau jatuh dalam longkang ke, ini boleh melibatkan satu kecederaan pada kita semua yang menggunakan kawasan di sini. Dia kan payung ke apa kan, kemah kan, pasal apa terlampau panas lah kat sini. Pukul 12 tentu lagi macam mana kita berniaga kan. Hujan lagi macam mana bentuk. Kalau boleh lah kita minta buat yang lagi yang terbaik lah. Pasal banyak yang tak betul lah lagi kita tengok. Kalau boleh pokok tu pun potongkan sikit lagi supaya orang boleh lalu kan. Pasal kita nak yang terbaik lah. Tapak pasar sementara itu disediakan selepas struktur bangunan pasar asal mengalami mendapan tanah sehingga berlakunya keretakan dinding bangunan yang boleh membahayakan 145 peniaganya. Ia hanya beroperasi untuk tempoh 3 bulan sebelum para peniaga dipindahkan ke tapak lain yang lebih selesa bagi membolehkan kerja-kerja baik pulih struktur bangunan pasar terbabit dijalankan yang dijangka mengambil masa 3 tahun untuk siap. Pameran Lukisan Melaka terjalin sebuah persahabatan yang menghimpunkan hasil lukisan beberapa pelukis tanah air berkenaan sejarah antara hubungan China dan Malaysia sedang berlangsung di Beston House, Jalan Kota. Pengarah Pameran Angkatan Pelukis Malaysia APS Raja Muhammad Nizam Raja Muhammad Ali berkata 60 karya daripada 14 pelukis tanah air dipamerkan. Pameran ini juga sebenarnya berhasrat mengeratkan lagi persahabatan di antara Malaysia dan negara China melalui seni lukisan epik. Sebenarnya pada awal pemilihan teknik
asaskan epik sejarah, tetapi telah dipermudahkan tema itu menjadi tema pokok, menjadi tema persahabatan. Pameran dibuka kepada pengunjung hingga 18 September depan. Antara pelukis tanah air yang terlibat adalah Amiruddin Arifin, Alex Leong Yim Kuan, Kelvin Chua Cheng Kun, Hamidun Ahmed, Ma'amur Jantan, Muhammad Nawiyah Kasim dan Muhammad Hassan. Laporan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Melaka.